Bismillah. Okay guys, so hari ni saya nak kongsikan mengenai maratibul qiraat ataupun bahasa mudah kita kata cara baca Al-Quran. Ulama-ulama Al-Quran telah menetapkan 4 bacaan Al-Quran yang setiap cara bacaan berbeza tahap kelajuan. Pertama sekali, kita tengok dulu bacaan tartil. Jadi bacaan tartil ni merupakan bacaan Al-Quran yang bila kita baca dengan perlahan-lahan, kita baca secara tenang, dan bila kita sebut setiap huruf, makhraj huruf tu kita sebut dengan tepat, dan pada masa yang sama kita melaksanakan segala hukum tajwid. Ini merupakan contoh bacaan tartil. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bacaan tartil ni biasa kita gunakan apabila kita berniat untuk mentadabbur ayat Al-Quran, yang di mana bila kita mentadabbur, kita baca setiap ayat Al-Quran itu perlahan-lahan, sebab kita nak tahu, kita nak faham apa yang kita baca, dan kita nak ambil iktibar daripada setiap ayat yang kita baca. Barulah kita boleh amalkan setiap hari apa ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca. Kita tengok pula bacaan yang kedua, bacaan tadwir. Bacaan tadwir ni kedudukan dia berada di tengah-tengah antara bacaan tartil dan juga bacaan hadab. Jadi mana kata bacaan tadwir ni dia nak kata laju tak laju sangat, tapi nak kata perlahan tak perlahan sangat. Dia berada di tengah-tengah. Kita boleh tengok kebiasaannya bacaan tadwir ni, kalau kita pergi masjid ataupun surau, kita tengok imam masjid baca bacaan secara tadwir. Itulah contoh bacaan tadwir yang kita senang nampak. Contoh bacaan tadwir adalah macam ni. الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Okey, bacaan yang ketiga, bacaan hadar. Bacaan hadar ni merupakan bacaan yang paling laju. Tapi kita kena ingat, walaupun kita baca secara laju, kita masih lagi wajib untuk menjaga segala hukum tajwid, makhraj huruf dan sifat-sifat huruf. Ini merupakan contoh bacaan hadar. الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Bacaan hadar ni biasa digunakan oleh golongan penghafal Quran. Golongan penghafal Quran biasa gunakan hadar sebab diorang ada tugasan, iaitu merajaah ataupun dalam kata lain mengulang. Bila diorang mengulang, diorang bukan mengulang 1 atau 2 muka surat, diorang akan mengulang 1 atau 2 juzuk. Jadi cuba kita bayangkan, kalau kita nak baca 1 atau 2 juzuk dengan bacaan tartil, akan makan masa yang sangat lama. Jadi untuk menjimatkan masa, golongan penghafal Quran akan baca Al-Quran secara hadar supaya diorang dapat mengulang dengan banyak dan pada masa yang sama dapat menjimat masa diorang. Okey, last sekali bacaan yang keempat, bacaan tahqiq. Bacaan tahqiq ni, dia punya tempo bacaan dia lagi perlahan daripada bacaan tartil. Jadi macam mana kita nak baca kalau dah lagi perlahan daripada tartil? Sebab itulah bacaan tahqiq ni kebiasaannya orang guna untuk mengajar orang-orang yang baru nak belajar Al-Quran. Mana kata bila kita baru nak mengenal alif bata, baru nak belajar gunnah, baru nak belajar mad panjang pendek, akan menggunakan bacaan tahqiq supaya orang yang belajar dengan bacaan tahqiq ni dia dapat faham dan dapat dengar dengan jelas cara bacaan yang betul dan tepat. Jadi kita dah belajar 4 cara baca Al-Quran. Persoalannya, dalam 4 bacaan Al-Quran ni, mana satu bacaan yang terbaik sekali? Jawapan dia, menurut jumhur ulama, bacaan yang terbaik ialah bacaan tartil. Kenapa jumhur ulama memilih bacaan tartil? Sebab semasa kita membaca dengan bacaan tartil, kita membaca Al-Quran secara perlahan-lahan. Mana kata, bila kita baca, kita boleh faham satu persatu perkataan yang kita baca, dan kita mudah untuk mengambil pengajaran daripada ayat. Kesimpulannya, tak kisahlah sama ada kita nak baca secara tahqiq, tartil, tadwir maupun hadar, benda yang wajib kita jaga adalah baca Al-Quran secara bertajwid. Sebab kalau kita tak baca Al-Quran secara bertajwid, kita akan dapat dosa, bukannya dapat pahala. Contoh, kita pilih bacaan hadar. Kita tahu bacaan hadar laju, tapi kita baca dengan laju, kita main langgar segala dengung dia punya makhraj huruf, sifat huruf, semua kita tak ambil peduli asalkan kita baca. Jadi kat situ bukan menambah pahala untuk kita, tapi tambahkan kerugian. Jadi peringatan sekali lagi, tak kisahlah kita pilih mana-mana baca Al-Quran, kita wajib untuk menjaga hukum tajwid, makhraj huruf dan sifat-sifat huruf.